Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada murid-murid. Alhamdulillah dapat kita sama hari ini untuk Google Meet yang saya akan buat ni. Sebab saya pada pagi ni saya terpaksa ke taklimat PPD yang diadakan pada pukul 9 nanti. Jadi saya mungkin tak berkesempatan untuk ber-Google Meet dengan murid-murid. Cuma hari ni saya buat video Google Meet lah. Jadi tugas awak yang pertama sediakan buku teks. Buku teks sejarah tahun 4, muka surat tajuknya Zaman Air Batu. Muka surat 58. 58 hingga nanti awak boleh baca lah. Boleh baca dan juga boleh fahami dan juga dengar penerangan saya berkaitan dengan zaman air batu. Dan juga sediakan lembaran kerja dalam modul minggu 17 yang lepas. Sebab ada satu hari yang kita tak sempat siapkan. Modul yang lepas, yang selepas raya baru ni. Ada 3 helai yang kita tak sempat. Tarikhnya pada 26 Mei, hari Rabu. Jadi awak boleh sedia dengan ni lah. Dengan bahan yang sedia saya berikan. Selamat datang. Selamat menyaksikan video ini dan fahami. Sebelum itu saya harap awak dah lihat video yang saya masukkan linknya dalam grup WhatsApp. Video daripada YouTube. Ada cikgu yang terangkan. Sambil itu juga saya akan terangkan berkaitan dengan inilah. Baiklah, saya akan buat paparan sekejap. Sama-sama kita perhatikan. Tajuk hari ini adalah zaman air batu. Perhatikan ini, zaman air batu ni bila ni. Kita baca sama-sama. Peningkatan suhu bumi telah mengakibatkan berlakunya kecairan air batu. Bentuk muka bumi dan kehidupan manusia turut mengalami perubahan. Unit ini akan membincangkan maksud dan garis masa zaman air batu, perubahan zaman air batu akhir dan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Jadi untuk makluman murid-murid, sebenarnya dunia kita ini pada zaman dahulu merupakan keseluruhannya merupakan kawasan sejuk. Kawasan zaman dipenuhi dengan ais, air batu. Berkemungkinan dulu juga berjuta-juta tahun dahulu, di Malaysia ini, masa itu Malaysia tak wujud lagi, zaman itu dipenuhi dengan air batu. Cuma sekarang negara kita tak ada lah musim sejuk. Kawasan salji tak ada negara kita. Tapi berkemungkinan berjuta-juta tahun dahulu, seluruh negara, seluruh dunia ini mengalami zaman air batu. Itu untuk pemahaman lah. Seterusnya kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ni. Menyatakan maksud zaman air batu. Yang pertama. Yang kedua, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Bila zaman air batu akhir ni dia dah berubah menjadi suhu semakin panas, air mencair, penggelesiran berlaku. Nanti saya akan terangkan. Menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Apa perubahan-perubahan yang berlaku? Yang keempat, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Itulah. Kalau tengok gambar dekat sini, di dalam buku teks tu, ada ni, ini nama apa ni? Macam harimau tapi taring panjang. Zaman sekarang dah tak ada ni, dah pupus. Ini nama apa ni? Dia berada di kawasan sejuk ni. Seterusnya kita pergi kepada kenali zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Kita baca sama-sama. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal.
disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Okey, masa tu sejuk sangat, suhu turun ketara sampai negatif, okey, darjah Celsius. Okey, menyebabkan air membeku menjadi air batu. Okey, kalau kita suka tak tinggal di kawasan sejuk, bukan sejuk biasa, sejuk yang melampau. Okey, nak hidup susah. Okey, susah, memang susah. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Okey, pada zaman air batu akhir, ini bila bermula zaman air batu dah mula berakhir. Okey, dah mula, okey, dah semakin cuaca dah semakin panas, berlaku proses pengglesieran. Dipanggil, kalau kita sebut sama-sama, pengglesieran, ataupun dipanggil kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Okay, pada zaman air batu akhir, okay, berlaku cuaca dah berubah menjadi semakin panas menyebabkan air batu mencair. Dikenali dengan pengglesieran. Okay. Okay. Proses pengglesieran zaman air batu akhir ni. Cuba tengok gambar tanah tanah runtuh pula. Salji runtuh. Okay. Ke bawah. Bila air batu dah mencair. Okay. Nampak di situ dekat bawah ni, tengok gambar. Dekat bawah ni nampak dia punya air dah mula ada dekat bawah. Sebab air batu air batu dah mula mencair menjadi air. Okay. Boleh faham saya setakat ni? Okay. Boleh tengok glosari. Glosari ni merupakan istilah-istilah yang inilah. Contoh pengglesieran. Bongkah air batu yang besar bergerak perlahan dan mencair ke permukaan bumi. Okay. Kala pula adalah masa dan waktu. Kala Kautana, nanti kita akan belajar nanti. Okay. Zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Lama ni, 2.5 juta. Okay. Datuk nenek kita pun tak ada lagi ni. Okay, zaman ni. Okay. Ipuk ini adalah subunit masa dan dari 70 tahun, dari 70 juta tahun dahulu hingga kini lah. Okay, itu ipuk. Okay. Dalam sejarah dunia, air batu berlaku sebanyak 5 kali. Ada 5 kali zaman air batu ni. Okay. Dalam sejarah dunia lah. Zaman air batu akhir, okay, berlaku pada kala Quaternary yang dibahagikan kepada 2 ipuk, iaitu ipuk Pleistocene dan juga ipuk Holocene. Okay. Tengok pada gambar raja dekat bawah. Ipuk Pleistocene ni merupakan kawasan zaman yang air batu banyak masa tu. Okay. Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Okay. Suhu rendah sangat masa tu. Okay. Pada zaman ipuk Pleistocene, manusia mula mengetahui cara membuat api. Okay. Sebab nak bertahan hidup. Okay. Okay, nak bertahan hidup dengan zaman suhu sejuk yang melampau. Okay. Tanah dataran menjadi lebih luas. Kenapa tanah dataran makin luas? Sebab semua kawasan sejuk melampau menyebabkan pembentukan air dah berubah menjadi ais. Jadi dataran banyak. Okay. Masa tasik pun tak ada. Okay. Laut pun mungkin sedikit saja laut. Okay. Tak luas. Okay. Kemudian untuk ipuk yang kedua, ipuk Holocene, ini berlaku suhu bumi mula meningkat. Okay. Bila suhu meningkat, air batu mula mencair. Okay. Pengglesieran berlaku. Okay. Paras air laut meningkat. Okay. Bila air mula cair, laut tadi yang sempit dah berubah menjadi luas. Okay. Semakin luas, semakin meningkat airnya. Okay. Kita tengok lepas ni. Okay. Soalan cerdas minda. Apakah 2 ipuk pada zaman air batu akhir? Apa 2 ipuknya tadi? Itulah ipuk Pleistocene dan ipuk Holocene. Ipuk Pleistocene suhu sejuk sangat, rendah sangat masa tu. Air batu, air batu banyak. Manusia mula mengetahui cara membuat api. Tanah dataran menjadi luas. Kemudian ipuk Holocene ni suhu makin meningkat, air batu mula mencair dan paras air laut meningkat. Itu je ingatan kita. Okay.
Seterusnya garis masa zaman air batu akhir. Okay, garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala kuartana pada epok Pleistocene dan juga epok Holocene. Epok Pleistocene 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu. Dah lama, 2.5 juta ni dah lama sangat. Okay. Okay, masa tu tak ada rekod, tak ada apa, cuma pengkaji sejarah yang dapat melalui macam mana pengkaji sejarah dapat tahu ni benda-benda ni, melalui kajian-kajian mereka, hasil-hasil penemuan haiwan-haiwan, penemuan bukan haiwan ni dah tak ada, dah pupus, tapi tulang-tulangnya masih tertanam di dalam bumi, itulah dijumpai oleh para pengkaji sejarah. Garis masa ni 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu, epok Pleistocene. Kemudian epok Holocene 11,700 tahun dahulu hingga kini lah. Jadi haiwan-haiwan pada masa tu ini namanya harimau bertaring lengkung. Sekarang memang dah tak ada. Bertaring panjang ni. Dia hidup zaman air batu. Dan juga mammoth. Mammoth ni macam gajah tapi bukan gajah. Ini datuk nenek moyang apa ni, keturunan asal mungkin gajah ni, tapi dia berbulu. Kenapa berbulu? Sebab zaman dahulu, zaman air batu, gading yang panjang, nampak pelik betul. Ini juga satu ada lagi sleuth, bentuk sleuth macam ni. Berdasarkan garis masa zaman air batu akhir, kita dapat mengkaji perubahan yang berlaku terhadap hidupan dan juga bumi. Apakah haiwan yang wujud pada zaman air batu akhir? Inilah. Harimau bertaring lengkung, mammoth, sleuth, yang diketahui. Nyatakan kepentingan mengambil iktibar daripada perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Apa iktibarnya bila perubahan berlaku? Seperti inilah, ada zaman air batu hingga ke zaman air batu ais mula mencair, apa yang kita ambil iktibar. Sudah tentulah manusia ni kan ada akal. Iktibarnya manusia dah mula bijak, dah boleh membezakan antara kawasan yang boleh hidup dengan suka nak hidup. Seperti yang kita bincang tadi, manusia dah mula bergerak bila air batu mencair, kawasan mula panas, dia pergi. Manusia mula bergerak ke kawasan yang lebih panas. Dia tak suka berada di kawasan sejuk kerana kawasan sejuk amat suka untuk manusia hidup. Memang suka. Bayangkan dalam seharian kena pakai pakaian yang berlapis-lapis untuk hidup. Macam mana nak hidup sekiranya anggota badan terdedah dengan cuaca sejuk melampau, menyebabkan salur-salur darah ni kita rosak. Ujung-ujung jari ni rosak, boleh menyebabkan dia reput. Itu yang berlaku, reput. Boleh kudung lah kita punya ni. Dia reput sendiri. Dipanggil reput frost dipanggil. Jadi tak boleh hidup manusia. Susah, suka sangat. Jadi manusia dah berubah. Dia pergi ke kawasan lebih panas. Itu perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa penting lah. Saya terus pergi kepada muka surat 64. Kita nak bincang sedikit perubahan. Apa berlaku perubahan zaman air batu akhir? Perubahannya berlaku apa? Yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, rupa bentuk fizikal bumi. Yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Apa berlaku? Suhu bumi meningkat. Tengok cahaya matahari ni. Ais mula mencair. Air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan juga laut. Daripada kawasan tanah tinggi, gunung-gunung ini, bila ais mencair, pengglesiran berlaku. Pengglesiran tadi maksudnya ais mencair lah. Daripada kawasan tinggi, dia akan mula bergerak turun ke kawasan bawah. Sekiranya kawasan ni jauh daripada laut,
dia akan membentuk tasik. Okey. Sekiranya berhampiran dengan laut, dia air ni akan masuk ke laut, menyebabkan paras air mula meningkat kat laut. Itu perubahan bentuk muka bumi. Yang kedua, iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Bukan terus panas, tak. Daripada terlalu sejuk melampau itu kepada sederhana sejuk. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Akibat cahaya matahari tadilah. Seterusnya, perubahan bentuk fizikal bumi. Paras air laut meningkat sehingga 100 meter. 100 meter ni jauh 100 meter, bukan 100 kilometer, 100 meter. Kalau daripada Tanjung SK Tanjung Kupang itu mungkin ke kawasan Muyu ataupun ke Masjid Jamik Tanjung Kupang. Begitulah jaraknya. Tinggi air itu. 100 meter paras air laut meningkat. Sebab pencairan air batu tadi. Jelasnya murid-murid? Seterusnya kita pergi kesan. Yang terakhir kita pergi pada kesan. Peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan juga haiwan. Bentuk muka fizikal bumi yang baru, berlaku pembentukan tasik air tawar. Berlaku pembentukan tasik air tawar. Kemudian aliran air sungai juga berubah. Seterusnya kepupusan haiwan. Apa yang pupus tadi? Kepupusan berlaku akibat perubahan suhu. Apa itu pupus? Pupus ini haiwan dah dah tak ada dia punya keturunan. Pupus dah tak ada. Apa haiwan apa? Haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan juga memot telah pupus. Yang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Ini dua haiwan ni, harimau bertaring lengkung dan juga memot ni. Dah pupus, dah tak ada keturunannya. Kemudian mungkin keturunannya yang lain, bentuk lain, gajah, bentuk macam gini. Tapi gajah zaman sekarang dah tak ada bulu. Bukan tak ada bulu lah, dia kulit dia kerah, dia tak berbulu macam gini. Berbulu lebat macam gini. Kemungkinan ada sloth. Sloth ni mungkin ada keturunannya hingga sekarang lah. Itu kesannya. Kemudian kesan ketepatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat untuk membina ketepatan baru. Tadi yang kita bincang tadi. Manusia dia tak boleh hidup di kawasan yang sejuk. Sebab ada pilihan tempat kawasan yang panas, dia mula mencari kawasan yang panas. Sebab kawasan panas, kawasan yang lebih suhunya agak agak kurang sejuk, di situ boleh bercocok tanam, boleh buat pelbagai perkara lah. Jadi kita terus untuk kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara ini kita akan pergi kepada minggu depan, insyaAllah. Jadi awak buka seterusnya awak buka lembaran kerja 1. Saya paparkan dahulu sekejap. Buka modul yang saya berikan. Agak masih ada lagi murid. Modul minggu 17 dan 18. Yang kita sempat buat tu pada yang ini kita dah sempat buat. Syarah tempat tinggal ini 19 Mei dah buat. Seterusnya ada 3 ini kita dah buat. Kemudian seterusnya yang ini. 26 Mei hari Rabu ni. Yang belum kita buat. Jadi kita nak buat sekarang. InsyaAllah saya akan bimbing awak untuk siapkan lembaran kerja 1. Kita tengok sama-sama, sambil tu awak tengok ini buku teks. Rujuk kembali buku teks. Boleh buat nanti. Zaman air batu merujuk kepada keadaan di mana
Di mana apa tu? Rujuk buku teks, muka surat. Muka surat 60 dekat atas sekali tu. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh zaman air batu merujuk kepada keadaan di mana bumi. Bumi dilitupi oleh ais batu yang tebal. Jadi dah boleh potong bumi. Kemudian kita tengok yang kedua. Proses apa? Ialah proses kecairan ais batu akibat peningkatan suhu bumi. Yang tadi kita bincang. Proses apa tu? Dipanggil proses pengglesieran. Maksud tadi pengglesieran, ejaan betul pengglesieran. Proses pengglesieran adalah proses kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Seperti kita bincang tadi. Seterusnya yang ketiga, zaman air batu telah berlaku sebanyak berapa kali tadi? 2 kali, 3 kali, 5 kali tadi. Dalam buku teks tadi. Muka surat ada dekat muka surat 61. Atas sekali. Zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Huruf kecil 5L ni. Sebanyak 5 kali. Seterusnya kita pergi tengok 2 kala zaman air batu akhir. Yang pertama, kala apa? Ini dia salah buat ni, bukan kala ni, kita panggil apa tadi? Ipuk. Dia panggil ipuk ni. Nanti awak baikilah foto ni. Ipuk zaman air batu ada 2. Yang pertama ipuk Pleistocene. Huruf besar kata nama khas ni. Pleistocene. Ejaan dia betul Pleistocene. Satu je. Dan satu lagi ipuk Holocene. Nanti awak boleh padamlah yang kala ni. Bukan kala ipuk. Dah boleh potong Holocene dengan Pleistocene. Seterusnya, kala Pleistocene adalah penyejukan. Ada dekat situ. Penyejukan apa tu? Penyejukan suhu bumi. Pleistocene ni dulu tadi adalah penyejukan suhu bumi. Tadi kita faham tadi. Kemudian dan juga ini dipanggil pengeringan terus berlaku. Itu sangat kering. Pengeringan berlaku. Pengeringan berlaku. Kemudian suhu bumi pada kala Holocene pula mula meningkat suhu dia. Pada peringkat fasa Holocene mula meningkat. Dan air batu mula mencair. Itu pemahaman kita tadi. Kita belajar tadi. Mudah je. Apa-apa pun rujuk pada buku teks. Dekat buku teks ada semua maklumat yang kita untuk diisikan dalam lembaran kerja ni. Seterusnya lembaran kerja yang kedua. Awak boleh isi nama. Kita nak menerangkan kepentingan mengambil iktibar ni. Garis masa zaman air batu. Jelaskan garis masa zaman air batu akhir yang berlaku. Baiki tu, itu dia buat kala tu. Awak baiki kepada ipuk. Dia ada kesilapan di situ. Kala dengan ipuk ni lebih kurang je sama je dia punya istilah. Cuma yang lebih sesuai dalam buku teks tu, ipuk dipanggil ipuk. Ipuk Pleistocene dan ipuk Holocene. Cuma kita ingat kembali tadi, ipuk Pleistocene ni cuaca melampau, kawasan zaman sejuk.
air batu, sejuk melampau. Cuma ipuk Holosun, kita ingat balik tadi, bila berlaku ais mula mencair, dah mula panas. Dua tu. Jadi bila ni zaman air batu ni, awak boleh rujuk muka surat, muka surat 62 ada di situ. Ada dua color Cauteners tu. Cauteners. Ipuk Pleistocene bila tu? 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu. Itu jawapannya. Skala masanya. Manakala ipuk Holosun pula adalah 11,700 tahun dahulu. Dalam buku teks ada. Tahun dahulu hingga kini. Hingga zaman sekarang. Sekarang ni dipanggil ipuk Holosun. Jelas mudah saja. Kemudian namakan 3 binatang yang hidup pada kala Pleistocene dan pada zaman air batu akhir. Tengok muka surat 62 ada 3 binatang. Yang pertama apa tadi? Harimau bertaring panjang. Yang kedua, dia macam gajah tu, mammoth. Yang ketiga, sloth namanya. Ada 3 jenis binatang yang hidup pada zaman kala Pleistocene. Pada zaman air batu akhir. Kita imbas kembali tadi, ada 2 yang dah pupus. Apa? Harimau bertaring panjang dan juga mammoth dah pupus. Sloth mungkin ada. Turunannya. Seterusnya. Lembaran kerja 3, perubahan zaman air batu akhir. Awak boleh rujuk kepada muka surat. Seterusnya berkaitan dengan bentuk muka bumi. Apa perubahan zaman air batu akhir ni? Muka surat 64. Boleh rujuk. Suhu bumi apa dekat situ? Meningkat. Saya tak tulis awak buat sendiri. Ais mula apa ni? Tengok rujuk buku teks. Ais mula mencair. Betul. Kemudian yang ketiga, air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Ada semua dalam buku teks. Saya tak catat sini, nanti awak buat sendiri. Kamu boleh buat sendiri. Seterusnya iklim. Muka surat 64. Iklim, apa yang berlaku? Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Sederhana sejuk. Seterusnya, perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari. Dan pemanasan bumi. Ada dalam buku teks. Seterusnya, bentuk fizikal bumi. Apa yang berlaku bentuk fizikal bumi? Perubahan bentuk fizikal bumi. Perubahan bentuk fizikal bumi dalam kotak. Kemudian yang kedua, paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Tinggi seperti yang kita ceritakan tadi. Awak boleh lengkapkan sendiri, rujuk pada buku teks, insyaAllah. Murid yang pandai dia akan cari sendiri dalam buku teks, insyaAllah. Boleh? Kemudian seterusnya yang terakhir, kita pergi kepada apakah kesan peningkatan suhu kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan juga binatang. Ada dalam buku teks muka surat 65. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perubahan yang berlaku. Salin saja di sini. Saya bagi contoh satulah. Apa yang berlaku? Berlaku pembentukan tasik air tawar. Itu yang pertama, tasik air tawar.
Yang pertama nokta. Okey, yang kedua apa berlaku? Dalam buku teks ada, muka surat 65. Aliran air sungai juga berubah. Mungkin semakin laju. Okey. Seterusnya yang C, kepupusan haiwan tu. Okey. Kepupusan berlaku akibat perubahan suhu. Akibat perubahan suhu berlaku. Okey. Pupuslah haiwan tadi, ada dua tadi. Yang pupus haiwan seperti apa? Harimau bertaring panjang. Bertaring panjang, sorry. Bukan bertaring panjang, bertaring langkung. Okay. Dan mammoth telah pupus. Apa maksud pupus tadi? Hilang. Keturunannya dah tak ada zuriatnya, dah tak ada apa? Dia punya cucu cicit dah tak ada. Dah pupus. Itu dapat 4. Seterusnya ada 2 lagi tu. Manusia bergerak bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Kenapa manusia bergerak ke kawasan lebih panas? Kawasan yang lebih panas. Sorry. Kenapa? Sebab dia nak hidup lah. Kawasan sejuk memang mencabar. Lebih baik dia pergi ke kawasan yang lebih panas supaya dapat lebih lebih selesa hidup, boleh bercucuk tanam. Dan terakhir, manusia mencari tempat untuk membina penempatan baru. Nak hidup lebih lebih selesa, lebih senang hidupnya, boleh bercucuk tanam, boleh mencari makanan dengan mudah, dia mencari penempatan baru. Jadi itu kesan-kesannya apabila berlaku perubahan kepada terutama zaman apa tadi? Zaman Pleistocene ke Holocene. Zaman Holocene. Betul. Bila berlaku zaman Holocene, ais mula mencair, jadi manusia dah pandai membuat api. Manusia dah mula mencari penempatan baru untuk hidup. Jadi itulah apa yang kita belajar hari ini berkaitan sejarah berkaitan zaman air batu. Zaman air batu ni berlaku berjuta-juta tahun dahulu. Sehinggalah 11,700 tahun sehingga kini berlaku perubahan perubahan dari segi cuaca. Pemanasan mula berlaku menyebabkan pencairan ais berlaku, iaitu pengglesiran tadi. Jadi saya mengharapkan agar murid-murid dapat menyiapkan latihan yang saya berikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih kerana menyaksikan video ini. Apa-apa pun saya pesan agar murid-murid terus belajar walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini belum berakhir, mungkin berpanjangan, dan kita sama-sama berdoa supaya program imuniti kelompok pemvaksinan pemvaksinan di negara kita ni bertambah cepat,
supaya semua 80% daripada rakyat Malaysia ni divaksin. Salah satu cara lah, bila divaksin semua, jadi kita ada imuniti kelompok. InsyaAllah kita nak aktiviti sosial akan dibuka, mungkin insyaAllah sekolah akan dibuka. Jadi kita tak diganggu lagi masalah COVID-19 ini. Kalau ikut sekarang ni ramai yang meninggal dunia. Jadi harapan saya sepanjang sesi PDPR, awak nak keluar rumah, elakkan keluar rumah, elakkan pergi, walaupun di sekitar-sekitar rumah di kawasan kampung, sebab kerajaan kita menggalakkan kita berada di rumah. Saya pun berada di rumah ni, berhari-hari, bersama dengan ikan kat belakang. Jadi itu saja untuk hari ni. Selamat belajar. Tahniah saya ucapkan. Belajar dan terus belajar, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.